Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul. Dalam video kali ini saya nak kongsikan tutorial macam mana cara nak buat Facebook Ads step by step, langkah demi langkah secara percuma kepada tuan-puan. So video ni saya buat pada tahun 2023. So kalau tuan-puan tengok video ni, ini adalah video yang paling latest. Kita akan gunakan interface Facebook yang paling latest. Kita akan buat menggunakan komputer. Jadi kalau tuan-puan nak belajar, stay sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe saya punya channel. Jangan lupa untuk share saya punya channel. Dan jangan lupa untuk join group saya secara percuma, tuan-puan. Boleh bertanya. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan kepada langkah yang pertama. Jadi tuan-puan, untuk mula buat Facebook Ads, ini keperluan yang tuan-puan perlu ada dulu. Okay, yang pertama, tuan-puan perlu ada akaun Facebook yang dah aktif. Akaun Facebook tu yang tuan-puan boleh login. Aktif tu maksud dia boleh login. Tak ada masalah lupa password, tak ada masalah kena block, okay, yang boleh login, dan tak ada masalah kena restricted. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-puan kena ada Facebook page. Okay, nak buat iklan perlu ada Facebook page. Kita sekarang ni pada tahun 2023, Facebook perkenalkan new page experience. New page experience tu, Facebook profile pun dah rupa macam Facebook page. Silap-silap boleh run ads, tuan-puan. Tak lama lagi. Tunggu, tuan-puan. Okay? Jadi tuan-puan perlu ada Facebook page. Dan yang seterusnya, tuan-puan perlu ada posting pada Facebook page tuan-puan untuk tuan-puan buat iklan. Posting pada Facebook page tu maksud saya, dekat page tuan-puan tu, tuan-puan nak jual apa? Contoh, tuan-puan nak jual service aircon, ataupun tuan-puan nak jual makanan frozen, ataupun tuan-puan nak jual produk kecantikan, tuan-puan nak jual baju, tuan-puan nak jual aksesori. Apa-apa produk yang tuan-puan nak jual, tuan-puan perlu pergi post dulu dekat page tu. Posting tersebut mestilah mengandungi copywriting dan juga gambar ataupun video. Copywriting dan juga gambar ataupun video, itu yang tuan-puan perlu ada dulu. Okay, bila tuan-puan dah ada benda ni semua, seterusnya tuan-puan perlu ada kaedah pembayaran. Bagi tuan-puan yang first time nak main dengan Facebook Ads, kaedah pembayaran Facebook sediakan dua jenis. Yang pertama, tuan-puan boleh pilih kaedah top up, iaitu ambil duit daripada akaun bank menggunakan online banking, transfer masuk ke dalam akaun Facebook. Itu kaedah yang pertama, yang paling selamat. Okey, kaedah yang kedua adalah tuan-puan boleh menggunakan kad bank, sama ada kad kredit ataupun kad debit ataupun kad prepaid. Okey, kad tu key in nombor dia tu dalam akaun Facebook. Bila Facebook nak pakai, dia akan potong duit. Kaedah ni pun selamat, tuan-puan. Okey, jadi sebenarnya pemotongan Facebook, pemotongan duit daripada Facebook kepada kad bank kita ataupun kepada akaun bank kita, semua selamat. Tapi kenapa juga ada orang dia mengalami masalah, tiba-tiba duit kena potong? Tuan-puan, majoriti masalah tu terjadi disebabkan akaun dia kena hack. Jadi tuan-puan, saya nak cadangkan kepada tuan-puan kat sini, password Facebook kita tu selalulah tukar. Okey, password email kita pun selalulah tukar supaya selamat. Kalau boleh 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tukarlah password tu. Okey, dan jangan login di tempat-tempat awal seperti public wifi. Bahaya, itu risiko untuk orang hack kita punya akaun. Dan jangan lupa, bila kita dah login kat laptop member ke, login kat laptop office ke, jangan lupa untuk log out. Bila kita dah main dengan payment ni, tuan-puan, kena hati-hati sikit lah. Okay, bukan Facebook yang salah potong, tapi kita punya Facebook tu, akaun Facebook kita tu diceroboh. Alright, jadi tuan-puan tulis tuan-puan apa yang saya beritahu tadi. Yang pertama, tuan-puan kena ada akaun Facebook yang aktif. Yang kedua, tuan-puan perlu ada Facebook page. Yang ketiga, tuan-puan kena ada posting dekat Facebook page. Dan nombor 4, tuan-puan kena ada kaedah pembayaran. Boleh pilih nak pakai yang mana. Okey, dan nombor 5, semestinya tuan-puan kena ada ilmu. Jadi dalam video ni saya nak tunjukkan cara paling basic. Saya tahu tuan-puan nak onlinekan bisnes, so tuan-puan baru nak belajar buat paid marketing. Okey, sebelum tu tuan-puan, saya nak share tuan-puan, paid marketing ni berbayar, tuan-puan. Facebook Ads ni tuan-puan kena bayar untuk dia jalankan iklan. Berapa kita kena bayar? Kita boleh letak bajet serendah RM5 sehari untuk dia sebarkan iklan kita. Cuma prinsip dia, konsep dia, tuan-puan, lagi banyak duit tuan-puan letak sebagai bajet iklan, lagi ramai orang akan nampak.
Kan dia macam asas untuk asas dalam marketing tuan-puan. Lagi besar bajet kita keluarkan, lagi ramai orang nampak. Kan? So lagi ramai orang nampak, lagi tinggi potensi untuk orang berminat. Cuma dekat Facebook Ads kita kena pandai pilih objektif. Sekejap lagi saya share kat tuan-puan. Alright, setakat ni faham tuan-puan? Kalau faham, kita teruskan. Alright, first kali tuan-puan, first kali tuan-puan perlu ada Facebook page. Kalau tuan-puan tak ada Facebook page lagi, pergi dekat YouTube saya, tengok saya ada tutorial yang terbaru macam mana nak buat Facebook page langkah demi langkah. Pergi tonton tutorial itu dahulu. Pause video ni, pergi tengok video tu dulu. Buat dulu Facebook page tuan-puan. Kalau dah ada Facebook page, tuan-puan perlu ada posting. Pergilah buat posting menjual. Buat posting untuk promote produk tuan-puan. Buat copywriting sikit, buat poster sikit. Copywriting, make sure ada headline, ada offer, ada call to action. 3 benda ni je perlu ada dalam copywriting. Lepas tu poster macam mana? Poster boleh edit sendiri pakai Canva, boleh edit sendiri pakai telefon. Tak perlu upah orang pun tak apa. Tak perlu edit pun tak apa tuan-puan. Kadang-kadang tuan-puan perlu ambil produk tuan-puan, ambil gambar saja dan upload. Macam tu pun boleh. Mudahnya nak buat iklan tuan-puan. Jangan fikir susah. Alright. So kalau tuan-puan dah ada Facebook page, tuan-puan dah ada posting, kita nak teruskan. Sebagai contoh, saya sekarang tuan-puan, kalau tuan-puan tengok dekat skrin, saya dah pun ada beberapa Facebook page. Sebagai contoh, ini yang pertama, ini yang kedua. Ini adalah interface yang terbaru daripada Facebook, iaitu New Page Experience. New Page Experience ni konsep dia macam ni tuan-puan. Tuan-puan kalau nak manage page, tuan-puan kena switch dulu kepada profile page. Dia panggil profile sekarang Facebook page. Facebook profile pun dia panggil profile sekarang tuan-puan. Macam ni. Nama Facebook personal saya adalah Aminuddin. Nama Facebook page saya yang pertama nama adalah Blackout Coffee. Nama Facebook page kedua saya adalah Cik Guzul. Tuan-puan, Facebook page ni kita boleh buat banyak. Nak buat sebanyak mungkin pun silakan tuan-puan. Alright. So macam saya, kalau saya nak uruskan Blackout Coffee sebagai contoh tuan-puan. Saya nak uruskan, saya nak masuk, nak login kepada profile ni untuk saya update post. Saya perlu klik dekat sini dulu supaya dia akan refresh saya punya Facebook dan dia akan masuk sebagai Blackout Coffee. Nampak ni, dia tulis kat bawah ni, switch to Blackout Coffee. Dia tulis siap-siap dah tu tuan-puan kat bawah tu. Dia tulis siap-siap dah, switch to Blackout Coffee dekat bawah ni. So inilah page saya, page Blackout Coffee. Inilah contoh, saya nak jual sejadah contoh. Dan inilah copywriting saya. Copywriting saya ada headline, ada offer, ada call to action. Alright, so seterusnya tuan-puan, ini page saya dah ready. Saya punya page dah siap, posting saya dah siap. Sekarang ni saya nak masuk ke dalam Ads Manager. Tuan-puan kena patah balik pergi ke Facebook personal balik. Tekan pada button dekat atas belah kanan, tekan see all profile, patah balik pergi ke Facebook personal Aminuddin. Klik dari situ, switch balik tuan-puan. Kena switch balik. Alright, settle macam ni, dia tulis switch to Aminuddin. So dah settle lah dekat sini. Alright, so button nak switch tu semua ada dekat sini. Seterusnya tuan-puan, kita nak masuk ke tempat nak buat ads ni. Mesti tuan-puan excited kan? Alright, nak buat ads tuan-puan, kita kena masuk ke dalam Facebook Ads Manager. Facebook Ads Manager Dashboard. Alright, so cara nak masuk tuan-puan, kita orang boleh klik kat sini ni. Ada 9 biji dot ni, klik dekat sini. Tuan-puan boleh tekan pada add. Kalau tuan-puan tekan kat sini tuan-puan, dia bawa tuan-puan pergi sini. Ini yang kita tak suka. So kita tak nak pergi dekat sini, kita nak pergi kepada Ads Manager. Ini dia tulis kat bawah, looking for more advanced tool. Ini yang kita nak. Dia tak advance pun tuan-puan, dia memudahkan kerja. Pakai kat sini lagi susah. Go to Ads Manager. Kalau tuan-puan ada button ni, tekan button ni. Tapi kalau tuan-puan tak ada, tuan-puan masuk direct melalui URL. URL dia apa? URL dia adalah facebook.com/adsmanager. facebook.com/adsmanager. Type URL ni, tekan enter. Tuan-puan akan dibawa masuk ke sini. Ini tempat dia. Ini nama dia Facebook Ads Manager Dashboard. Akaun saya ni fresh tuan-puan, tak pernah buat apa-apa. Ini akaun baru untuk saya buat tutorial kepada tuan-puan. Jadi tuan-puan, bila tuan-puan first time masuk dekat sini, first time nak buat iklan, tuan-puan akan nampak interface lebih kurang macam ni. Kalau tuan-puan nampak interface tak sama macam saya kat sini, tuan-puan kena check balik, ada tak button all tools dekat tepi sebelah kiri ni. Button ni kita nak sebenarnya tuan-puan. Dan juga button create warna hijau.
cari button create. Create ni mungkin duduk tepi, mungkin duduk tengah, mungkin duduk atas sebelah sini. Asalkan ada button create dan asalkan ada button all tools. Okey, jelas tuan-puan Alright tuan-puan. So sebelum pergi lebih lanjut, saya ada buat kelas tuan-puan. Saya ada banyak kelas saya buat. Kelas tentang Facebook, kelas tentang TikTok, kelas tentang Instagram, kelas tentang database, kan macam-macam. Kelas e-commerce pun saya ada buat tuan-puan. Jadi banyak saya kelas yang saya buat semenjak daripada tahun 2016 sampai sekarang. Saya aktif berkongsi ilmu secara percuma dan secara berbayar pada tuan-puan. Kalau tuan-puan berminat nak tahu lebih lanjut, tuan-puan boleh contact nombor yang ada dekat website saya. Ataupun ada dekat ruangan description kat bawah. Okay? So sekarang tuan-puan, kita dah login masuk ke dalam Ads Manager Dashboard. Apa step pertama yang tuan-puan kena buat? Step pertama, tulis tuan-puan. Step pertama adalah tuan-puan kena masukkan kaedah pembayaran dahulu. Okey, masukkan kaedah pembayaran. Macam mana nak masukkan kaedah pembayaran? Tuan-puan kena klik pada all tools ni, pergi cari button nama billing. Dekat sini pun boleh, dekat sini pun boleh. Klik pada button billing, dia akan bawa tuan-puan masuk ke sini. Contoh saya klik pada billing, dia akan bawa tuan-puan masuk ke sini. Ini kalau akaun tuan-puan tak pernah nak run ads, dia akan keluar kosong lah. No transactions during this period. Dia keluar kosong lah kalau tak pernah buat apa-apa. So kaedah pembayaran ni Facebook belum decide lagi untuk kita nak sama ada nak pakai kad ataupun nak pakai top up yang saya beritahu tadi. So tuan-puan kena decide dulu. Tuan-puan tekan pada payment setting. Klik pada payment setting, dia akan bawa masuk ke halaman payment. Dekat sini tuan-puan tekan pada add payment method. Mesti ada button ni tuan-puan Mesti ada button ni, add payment method. Right, tekan pada add payment method. Kalau ini adalah first time tuan-puan nak buat, dia akan keluar macam ni. Pastikan isi saja maklumat dengan betul. Currency country Malaysia, currency Malaysia ringgit, time zone kita adalah Asia Kuala Lumpur. Carilah. Cari Asia Kuala Lumpur. Singapura boleh, dah dekat lah Singapura tu. Kau boleh cari Kuala Lumpur. Ni ada Kuala Lumpur. GMT plus 08 tuan-puan So kod dia GMT plus 08. Dekat sini tekan pada next. Ini sekali je tuan-puan Tuan-puan dah pilih kaedah pembayaran, tuan-puan tak boleh tukar dah kaedah pembayaran. So tuan-puan pilihlah dengan betul sekarang. Tuan-puan boleh pilih nak pakai debit card atau credit card atau prepaid card boleh. Atau tuan-puan boleh pilih untuk menggunakan kaedah perbankan internet pun boleh. GrabPay ni, ini additional. Ada orang tak ada GrabPay. Macam saya ada GrabPay. Tuan-puan pun saya yakin mungkin ada GrabPay sebab yang update yang terbaru mungkin ada GrabPay. So pakai GrabPay pun untung tuan-puan. Tuan-puan dapat point tebus dekat Grab kan. Tapi itu kaedah prepaid tuan-puan. Kan macam saya beritahu tadi, kaedah pembayaran dekat Facebook Ads ada dua. Menggunakan kaedah prepaid atau kaedah hutang, menggunakan kad. Kaedah prepaid ni macam ni. Tuan-puan menggunakan GrabPay ataupun perbankan internet, tuan-puan boleh pilih nak top up duit daripada bank mana. Ibarat macam tuan-puan beli online lah. Beli dekat website kan, guna FPX tu kan. Beli dekat Shopee gunakan online banking tu kan. Kaedah dia sama tuan-puan. Top up duit masuk dalam platform dulu. Ataupun tuan-puan boleh pilih menggunakan debit card, credit card atau prepaid card. Yang ini kaedah hutang dulu, bayar kemudian. Facebook akan bagi tuan-puan hutang serendah beberapa ringgit sampai maksimum boleh pergi sampai RM30,000 tuan-puan. Normal dia bagi RM4,000 lah. Kalau tuan-puan request, tuan-puan boleh dapat sampai RM30,000 hutang. Hutang dulu, guna dulu sampai waktu dia, threshold nama dia, sampai waktu dia baru dia bagi tuan-puan potong. Baru dia potong duit daripada kad bank yang tuan-puan letak tadi. Tapi tuan-puan kena ingat, once tuan-puan dah pilih antara prepaid ataupun debit tadi, tuan-puan dah tak boleh tukar dah. Contoh, saya sekarang saya pakai prepaid. Saya rasa macam renyah lah nak kena top up je manjang kan. Duit habis top up, dia habis top up kan. Saya nak tukar lah pakai debit, tak boleh. Facebook tak benarkan tukar kaedah pembayaran. Jadi decide betul-betul tuan-puan. Macam saya suka pakai kad. Kalau tuan nak selamat, tuan-puan rasa macam tak selamat lah nak link kad kredit, tak selamat lah nak link kad bank, tuan-puan pakai kad prepaid. Pakai kad prepaid. Kad prepaid saya ada sediakan link, nama dia kad BitPay. Saya ada sediakan link dekat ruangan description. Tuan-puan klik link saya, tuan-puan akan dapat bonus RM5.
bila tuan-puan daftar nanti. Linkkan kad itu sahaja. Linkkan kad itu sahaja kepada Facebook. Jadi kad itu kad prepaid, tuan-puan top up duit simpan dalam kad tu. Jadi dia tak akan mengganggu tuan-puan punya account bank. Okay? Jadi cara tu pun selamat. Nak pakai kad bank sendiri pun selamat tuan-puan. Kadang-kadang kita je risau. Okay, ataupun kalau tuan-puan suka dengan point, tuan-puan boleh pakai kaedah pemakaian internet FPX ni, tapi pilih pada GrabPay. Ini seronok kan. So apa yang tuan-puan boleh buat, sekali nak top up melalui Grab, dapat kumpul point dekat Grab. Saya suka buat macam tu tuan-puan. Okay, alright. So seterusnya tuan-puan boleh pilih juga menggunakan kaedah FPX. Ini boleh pilih lah online banking mana-mana, Maybank, CMB ke kan, Bank Islam ke, mana-mana online banking dia support. Tapi kaedah GrabPay dengan FPX ni, dua-dua ni adalah prepaid tuan-puan. Prepaid bermaksud iklan takkan jalan kalau duit tak ada dalam akaun. Alright, jelas tuan-puan Faham tuan-puan pilih kaedah pembayaran kat sini dan tuan-puan follow saja arahan pada skrin. Saya tak nak pilih lagi kat sini sebab once saya dah pilih, saya tekan next, dia akan decidekan untuk saya untuk pilih yang itu. Okay, jadi tuan-puan settlekan part ini. Kalau dia suruh tuan-puan top up ke, dia suruh tuan-puan linkkan nombor kad bank kan, nombor kad bank, expired date dia bila, CVV code belakang 3 angka tu ke, tuan-puan masukkan saja. Okey, ataupun kalau tuan-puan pakai online banking, tuan-puan follow saja arahan pada skrin sampailah tuan-puan top up duit. Nak top up berapa first time, top up lah 100 ke dulu, 1000 ke dulu, RM10 ke dulu, terpulang dekat tuan-puan. Okey, lepas tu dah berjaya. Bila dah berjaya kat sini, kadang bila tuan-puan top up duit tak masuk, kat sini tulis RM kosong lagi. Itu tuan-puan jangan risau, tuan-puan sabar. Kadang-kadang dalam masa beberapa minit dia akan timbullah amount dekat sini. Ini bagi kaedah prepaid. Kalau kaedah pakai kad, kat sini akan masuk kad tuan-puan. Dia akan keluarkan nombor kad dekat sini. So tuan-puan refresh saja page ni. Kalau tuan-puan dah top up nanti ataupun tuan-puan dah link kad, refresh saja, nanti akan terpaparlah dekat sini tuan-puan punya kaedah pembayaran. So bila tuan-puan dah top up, settle top up, tuan-puan kena patah balik kepada Ads Manager Dashboard. Patah balik ke sini. Macam mana tuan-puan? Menu dekat tepi ni. Tadi kita klik billing kan, sekarang kita kat billing. Kita nak pergi balik kepada Ads Manager. Tuan-puan klik pada Ads Manager, dia akan bawa tuan-puan masuk ke sini. Alright. Jelas tuan-puan Kalau tuan-puan tak dapat tangkap, saya share laju sangat ke tuan-puan tak faham ke kan, kalau saya share laju sangat, tuan-puan pause video ni. Sebab video ni saya nak ajar step by step. Kalau saya share ni, tuan-puan rasa macam tak dapat nak follow lagi sekarang, jangan risau. Save link ni, nanti tonton balik kemudian. Ataupun kalau tuan-puan rasa ada soalan lah nak tanya kan, nak tanya saya dekat grup, saya ada sediakan grup percuma tuan-puan. Tuan-puan boleh masuk, Premium Launch nama dia. Walaupun premium tapi dia percuma untuk tuan-puan. Tuan-puan boleh masuk dalam tu, tuan-puan boleh bertanya. Okey? Dan kalau tuan-puan perlukan one-to-one session bersama dengan saya pun ada. Saya sediakan sesi consultation 1 jam dan saya juga sesi consultation 1 hari pun ada. Dan sesi consultation 3 bulan ataupun setahun pun ada tuan-puan. Tuan-puan boleh contact tim saya, nombor ada dekat ruangan description. Okey, so itu cerita lain. So kalau tuan-puan nak belajar basic ada dalam video ni saja tuan-puan. Percuma saja. Tak payah join kelas pun tak apa. Saya ada buat kelas tuan-puan, kelas Facebook Ads macam ni kan, saya ada buat kelas. Tapi kalau tuan-puan tak nak join kelas, belajar percuma ni saja. Sebab video ni niat saya nak sedekah, saya nak bantu orang lagi ramai kat luar sana untuk mula buat bisnes online ataupun marketing secara online. Okay, so sekarang tuan-puan, saya consider tuan-puan dah settle step yang pertama, iaitu linkkan payment method. Okay, bila dah settle, tuan-puan dah masuk dekat sini, kita nak pergi pada next step. Next step, kita nak buat iklan. Okay, so tuan-puan, sebelum tuan-puan buat iklan, tuan-puan kena tahu tuan-puan nak buat iklan tu untuk apa. Ini penting tuan-puan. Ada orang dia buat iklan untuk bagi orang nampak je. Dia tak perlukan orang klik, dia tak perlukan orang komen, dia tak perlukan orang engage kan. Dia hanya perlu orang nampak. Okay, ada orang buat iklan, dia nak suruh orang tengok video. Dia buat iklan tu supaya orang tengok video dia tu selama mungkin ataupun sampai habis. Itu tujuan dia. Ada orang buat iklan sebab dia nak orang pergi daripada Facebook pergi ke tempat lain. Sebagai contoh, daripada Facebook pergi ke website, ataupun daripada Facebook pergi ke Instagram, daripada Facebook pergi ke Shopee, daripada Facebook pergi ke Facebook Group. Kan? Ada orang juga buat iklan daripada Facebook nak suruh pergi ke WhatsApp. Dia nak prospek WhatsApp dia. Kan ada banyak tujuan kalau tuan-puan nak tahu bila kita nak buat Facebook Ads. Dan kalau tuan-puan nak tahu, Facebook dah
kategorikan, dah segmentation kan, siap-siap dah tuan-puan. Okey, tuan-puan tekan pada button create warna hijau yang ada kat skrin tuan-puan akan nampak benda ni. Kan, tuan-puan akan nampak benda ni. Benda ni tuan-puan abaikan dulu kat atas, kita pergi ke bawah. Facebook dah segmentizekan siap-siap objektif, tujuan kita berkempen. Okey, saya nak explain sedikit sebanyak kat tuan-puan. Ini antara yang famous lah. Kalau tuan-puan hanya nak suruh orang tengok video tuan-puan, tengok poster tuan-puan, tengok posting tuan-puan, nampak semata-mata, tuan-puan pilih saja pada awareness. Okey, awareness tuan-puan, Facebook hanya optimize iklan tuan-puan untuk orang nampak. Dia takkan optimize untuk benda lain. Benda lain tu apa? Dia takkan optimize untuk orang klik. Dia takkan optimize untuk orang komen. Dia takkan optimize untuk orang tengok sampai habis. Tapi dia optimize untuk orang nampak semata-mata. Murah. Ini antara objektif yang murah. Kenapa saya cakap murah? Sebab tuan-puan, Facebook ni kan, dia mengikut bajet kita. Dia bukan macam iklan radio, macam iklan TV, di mana dia memang ada package-package dia dah. Iaitu package dia harga RM1,000 tak dapat. Mungkin package dia harga RM10,000. Kan, Facebook ni paling murah kita boleh buat iklan RM5. Kalau dulu lagi dahsyat tuan-puan, dulu buat iklan RM2 pun boleh. Sekarang dia makin naikkan dia punya minimum spending limit. Okay, sampai RM5. Jadi kalau tuan-puan pilih, tuan-puan contoh sebagai tuan-puan letak bajet sehari dekat Facebook 100. Tuan-puan nak bagi orang nampak, kan, tuan-puan pilih awareness. Dan ada tuan-puan pilih juga traffic sebagai contoh. Awareness ni lagi laju tuan-puan. Lagi ramai orang nampak menggunakan objektif awareness berbanding traffic. Sebab apa tuan-puan? Traffic dioptimize untuk bawa prospek daripada destinasi A pergi ke destinasi B. Itu traffic. Kalau tujuan tuan-puan nak buat Facebook ads, nak suruh orang WhatsApp, nak suruh orang pergi kat Shopee, nak suruh orang pergi kat TikTok Shop, nak suruh orang masuk tuan-puan punya blog, pergi kat YouTube, maksud dia bawa orang daripada Facebook pergi tempat lain, tuan-puan pakailah traffic. Okey, ini kerja dia. Dan dia ada audience dia sendiri. Sebab tu dah disegmentasi siap-siap tuan-puan. Okey, itu nombor 2. Nombor 3 tuan-puan, kalau tuan-puan buat iklan, tuan-puan nak suruh prospek tuan-puan tu komen, tuan-puan nak suruh prospek tuan-puan tu WhatsApp, boleh juga pakai engagement. Nampak ni tulis engagement good for nak suruh orang message, nak suruh orang DM kat Instagram, nak suruh orang WhatsApp, nak suruh orang tengok video, nak suruh orang komen, nak suruh orang membeli. Engagement. Kan, dia dah tulis sini. Basically tuan-puan boleh baca kat sini. Dan kalau tuan-puan main dengan e-commerce website, nak suruh orang membeli di dalam website, tuan-puan sila gunakan objektif sales. Okay, so cara nak setting dia tuan-puan hampir sama sahaja. Untuk semua ni hampir sama sahaja. Jadi dalam video kali ni saya nak tunjuk kat tuan-puan macam mana kita nak gunakan objektif traffic untuk bawa prospek pergi ke WhatsApp menggunakan posting ini. Mana posting kita tadi? Sekejap saya buka posting saya tadi. Posting saya tadi mana? Duduk dekat sini. Okey, sekejap saya switch ke profile ni kejap. Sebab saya nak copy link, senang. Okey, saya switch back to profile saya. Profile Amin Udin ni. Sebab saya takut nanti tak boleh nak proceed dekat sini. Okey, so saya buka balik. Okey, ini posting saya. Posting saya nak jual sejadah ni tuan-puan. Saya dah siap copywriting. Siapa nak macam ustaz, klik. Ini dah ada dah link ni. Klik pergi ke WhatsApp. Okay. Jadi tujuan saya buat iklan, saya nak menjual. Cara dia adalah saya nak prospek nampak iklan saya. Kalau dia minat, dia klik link yang ada supaya dia boleh buka WhatsApp. Okay, faham tuan-puan? Itu tujuan dia. Jadi objektif paling terbaik adalah traffic tuan-puan. Itu traffic objektif paling terbaik kalau mengikut saya punya situasi tadi. Okey, so tuan-puan, kalau lah kat atas ni ada yang macam ni, warna purple ni tak ada apa, tuan-puan kena rajin baca je. Ini info saja. Okey, close. Tapi yang ni kalau keluar apa-apa warning dekat skrin tuan-puan, warna kuning, warna oren ataupun warna merah, tuan-puan kena
baca betul-betul. Sebab itu antara mungkin dia akan jadi masalah untuk tuan-puan. Okey. Jadi account info needed. Dia perlukan account info saja dia cakap. So kita try tengok, kita tekan dulu sementara sebelum kita pergi kita tekan dulu go to account overview. Kita tengok kejap. Apa account info? Confirm Facebook page dengan setup payment method. Okey. Ini boleh buat kemudian. Okey, macam saya nak confirm sekarang Facebook page, confirm saja. Dah, add payment method ni saya skip dulu sebab saya tak nak buat lagi. Settle tuan-puan. Patah balik pergi ke Ads Manager. Tekan pada button create balik, pilih balik pada traffic. Settle tuan-puan. Alright, sekarang ni tuan-puan dah pilih pada traffic ataupun tuan-puan boleh try lah mana-mana. Cara setting dia hampir sama saja tuan-puan hampir sama saja. Mungkin 20%, 30% saja berbeza. Okey. Cuma tuan-puan kena ingat, kalau tuan-puan nak pakai sales, nak main dengan website e-commerce, tuan-puan perlu ada pixels di mana saya tak tunjukkan dalam video kali ni. Okey, kalau nak belajar pergi tengok video saya yang ada dekat YouTube. Okey, alright. So sekarang ni saya nak tunjuk kalau kita nak bawa prospek ke WhatsApp dalam situasi saya tadi yang ini. Okey, jelas Alright, so cara dia macam mana? Cara dia tekan pada traffic dan tekan pada continue dekat bawah. Okey, so sekarang ni tuan-puan dibawa masuk ke dalam new traffic campaign. Nak setting iklan ni tuan-puan, dia ada 3 level. Traffic campaign, traffic ad set, traffic ads. Ini sebab pakai traffic. Kalau tuan-puan pakai engagement tadi, dia akan jadi new engagement campaign, new engagement ad set, new engagement ad. Apa benda campaign, apa benda ad set, apa benda ad. Okey, ad bermaksud iklan. Ini iklan ni. Iklan ni kita akan pilih pada level ini. Kita akan setting dia pada level ini. Ad set ni apa? Ad set bermaksud ad setting. Nak setting location, nak setting umur, nak setting gender, nak setting interest, nak setting placement, semua berada dekat ad set. Campaign ni tak ada apa. Okey, campaign ni tak ada apa tuan-puan nak setting. Tuan-puan tukar nama saja dekat sini tuan-puan. Okey, nama kenapa tuan-puan kena tukar? Sebab bila tuan-puan dah buat banyak iklan lepas ni, kan, tuan-puan senanglah nak cari. Oh, ini iklan yang aku buat dulu. Okay, cara dia tukar saja. So saya akan buat contoh iklan traffic. Okay, contoh iklan traffic. Alright, settle kat sini tuan-puan. Scroll ke bawah, cari button next. Ada kat hujung kanan screen tuan-puan. Tekan pada button next. Okay, sekarang kita masuk dalam level yang paling best, iaitu paling ramai orang tak tahu nak setting macam mana. Iaitu ad set. Alright, dekat sini tuan-puan. Dekat sini tuan-puan, kalau tuan-puan fokus pada link, fokus pada link, apa yang tuan-puan kena buat adalah tuan-puan pilih pada website. Okey, jangan pilih pada WhatsApp. Saya tahu tuan-puan nak buat masuk ke WhatsApp. Jangan pilih pada WhatsApp. Kalau tuan-puan nak pakai WhatsApp ni, tuan-puan mestilah link WhatsApp business tuan-puan kepada Facebook page. Nak belajar, pergi tengok video saya dekat YouTube. Saya pun ada record video yang terbaru untuk yang ini. Okey, sekarang tuan-puan pilih pada website, scroll ke bawah, masukkan bajet. Tuan-puan boleh letak serendah RM5. Ya, berjaya RM5. Saya try letak RM4, dapat tak? RM4 tak dapat. RM4.45. Ini yang bajet yang paling rendah Facebook boleh benarkan kepada saya. Okey, yang tak bajet, tak apa tuan-puan nak letak bajet RM500 sehari pun boleh. Dia keluar macam ni. Akaun baru dia benarkan RM228 sahaja. Lama-lama bila tuan-puan dah guna, dia akan besarkan. Okey, ini terpulang kat tuan-puan lah. Tuan-puan nak letak RM10 ke kat sini, nak letak RM100 ke, semua konsep dia kat sini tuan-puan. Tuan-puan nak suruh orang WhatsApp tuan-puan, bermaksud bukan tuan-puan nak suruh orang tengok je iklan. Tuan-puan nak suruh orang bertindak. Saya cadangkan gunakan bajet yang lebih besar tuan-puan. Mungkin tuan-puan gunakan RM100 ke, mungkin tuan-puan gunakan RM20 ke, mungkin tuan-puan gunakan macam yang dia recommend RM60 tuan-puan. Okey, gunakan bajet yang lebih besar. Alright, settle dekat situ. Scroll ke bawah. Kalau tuan-puan nak belajar lebih detail pasal benda ni, dan video ni saja detail lah tuan-puan, tapi kalau tuan-puan nak belajar lebih detail, saya ada sediakan video panduan macam mana nak buat iklan yang kita tengah belajar ni, macam nak buat iklan dengan lebih spesifik. Macam mana nak gunakan audience, macam mana nak buat retargeting, macam mana nak buat teknik kolam, macam mana nak bagi orang selalu nampak iklan kita kan. Itu nama teknik hantu ada, teknik retargeting ada, saya panggil teknik kolam. Macam mana nak buat nak buat konten yang menarik, kan, macam nak edit poster bagi menarik.
Kan saya ada sediakan video panduan macam tu tuan-tuan. Okey, berminat boleh klik link yang saya sediakan. Okey, sekarang kita teruskan kepada audiens. Audiens ni tuan-puan, dekat sini tuan-puan ada produk. Saya yakin tuan-puan tahu produk tuan-puan tu nak jual kepada siapa. Tuan-puan hanya perlu masukkan saja dekat sini. Location, age, gender, detail targeting. Tuan-puan isi ini saja. Location, age, gender. Ini paling penting Ini yang paling penting. Jom saya tunjuk. Macam nak isi location, tekan pada edit. Masukkan nama negeri yang kita nak. Saya nak target kepada Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Okey, itu cara untuk isi location. Okey, so umur pula tuan-puan, age. Umur ni saya nak target kepada orang yang dah berumur. Kenapa? Sebab saya jual ni tuan-puan. Kejap je rasa 5 malam kat Madinah tu. So orang yang dah pergi umrah, selalunya orang berumur lah. Saya target lah orang berumur 35 ke atas. Nampak? Saya tahu nak target macam mana sebab saya tahu saya jual apa. Kalau tuan-puan tahu produk yang tuan-puan jual tu, mesti tuan-puan yakin tuan-puan nak jual kat siapa. Okey, sama gender pun sama. Saya target dua-dua, man and woman. Saya target all. Detail targeting, ini optional tuan-puan. Tuan-puan tak nak isi pun tak apa, tuan-puan nak isi boleh. So saya nak isi kat sini orang yang dah kahwin. Macam saya buat, saya tarik married. Tekan married, settle. Kat sini tuan-puan nak isi banyak pun boleh. Okey, nak isi banyak pun boleh, tak nak isi pun boleh. Alright, dan saya akan tick pada advanced detail targeting. Scroll ke bawah tuan-puan, saya akan pilih pada scroll ke bawah, tuan-puan akan nampak placement. Placement ni apa? Placement ni kat mana iklan kita akan dipaparkan. Kita boleh set. Walaupun kita tak ada akaun Instagram, kita boleh set iklan kita keluar dekat Instagram. Kat sini tempat dia. Macam saya nak seorang WhatsApp, jarang orang buka laptop untuk main dengan WhatsApp, betul tak? Kan? Jadi orang banyak menggunakan telefon. Jadi saya nak pilih manual placement, saya target kepada mobile sahaja. Cara dia, klik pada manual placement. Devices ni, edit dia, pilih pada mobile. Desktop saya tutup. Dah settle. Instagram saya tak nak, saya tutup lah Instagram. Kalau tuan-puan nak, tuan-puan pilih. Messenger saya tak nak, Audience Network saya tak nak. Saya nak Facebook semata-mata. Okay, so inilah senarai placement yang akan keluar iklan saya nanti. Okay, macam contohlah, contoh in-stream video ni saya tak nak. Sebab saya main poster kan, saya tak perlu. Okay, saya tutup je lah. Ini terpulang dekat tuan-puan. Okay, settle kat sini. Optimization and delivery tuan-puan abaikan. Kalaulah dia tulis kat sini untuk impression, tuan-puan pakailah impression. Kalau dia bagi kat tuan-puan link klik, pakailah link klik. Alright, so settle kat sini. Audience definition saya pun hijau, cun cantik. Seterusnya pergi ke fasa terakhir tuan-puan. Okey, tekan pada button next. Fasa terakhir ni saya buat apa? Saya hanya perlu pilih page mana yang saya nak pakai, dan saya hanya perlu pilih post mana yang saya nak pakai. Okey, so page saya ialah Blackout Coffee, betul. Scroll ke bawah dekat add setup, create ads ni saya pilih pada use existing post, sebab post saya tu dah ada dekat page tadi. Okey, pilih dekat situ. Settle kat sini tuan-puan. Kat sini tuan-puan tekan pada select post, pilih post, tekan continue. Okey, settle kat sini tuan-puan. Okey, kalau settle kat sini, nampak ni dia tulis ada warna orange kat sini kan. Apa benda ni? When you choose the traffic conversion, you post jalan ni, perlukan URL. Post perlukan URL. Post saya ada URL. Okey, so tak ada masalah lah. Rajinkan membaca tuan-puan. Rajinkan membaca. Alright, jadi tuan-puan, kalau tuan-puan ada masalah apa-apa, tuan-puan tak faham ke, tuan-puan boleh bertanya dengan saya dan juga tim. Okey, link ada dekat ruangan description untuk join. Okey, ataupun tuan-puan boleh terus tanya daripada pihak Facebook tuan-puan. Boleh live chat dengan Facebook. Macam mana cara dia? Tuan-puan perasan dekat kat tepi sebelah kiri ni ada button help. Tekan help ni. Tekan help ni, dia keluar dekat sebelah kanan pula. Kan. Alright, saya tutup lagi ni, semak pula. Tekan help ni, dia keluar kat sebelah kanan pula. Okey, dekat sini tuan-puan cuba cari button untuk tuan-puan live chat. Cuba cari button. Macam saya sekarang ni, dia tak keluar kat sini tuan-puan. Tapi sepatutnya dia akan ada dekat sini. Contact support team, button live chat dekat sini. Tuan-puan klik button tu. Okey,
So settle untuk tuan-puan contact terus pada pihak Facebook. Alright, jadi kita sambung tuan-puan. Okey, dekat sini tuan-puan, bila tuan-puan dah letak benda ni, tuan-puan kena pastikan, tuan-puan dah select post kan, tuan-puan kena pastikan tak ada keluar apa-apa error dekat sini dan juga dekat sini. Error tu warna merah, dia keluar 3 segi dekat sini ataupun keluar 3 segi dekat sini. Pastikan tak ada. Kalau ada, tuan-puan kena baca dulu. Okey, baca apa masalah dia dan selesaikan masalah tersebut. Okey, kalau macam saya tak ada masalah, cantik, cun melecun, alright, kita tekan publish. So macam saya tak link kat account bank lagi. Kalau saya tekan publish sekarang, dia keluar pop-up, dia suruh saya linkkan account bank. Step tadi ingat tak tuan-puan? Jadi benda ni patutnya kita buat awal-awal, lagi senang. Tak adalah sekarang orang nak buat. Okay, so kalau tuan-puan tekan publish pula, tuan-puan akan nampak pop-up kat sini. Dia akan tulis publishing 1 of 3, warna biru. Lepas tu dia akan bertukar jadi warna hijau. Kalau warna hijau itu bermaksud dah siap dipublish. Jadi status tuan-puan ni daripada in draft, dekat sini dia akan tulis in draft kan sekarang kan. Lepas ni dia akan tulis kat sini processing. So apa yang tuan-puan perlu buat sekarang, bila tuan-puan dah publish, tuan-puan tekan close saja dekat atas. Close, macam saya ni sebab saya tak publish, sebab tu dia suruh draft. Macam saya dia akan save draft, dia akan keluar macam ni, save draft. Tuan-puan punya pula, tuan-puan kat sini delivery, dia akan keluar in draft tukar pada processing, ataupun dia tulis kat sini no ads. Dekat campaign tulis no ads. Tuan-puan jangan panik, jangan risau. Tuan-puan tunggu je 15 minit, 20 minit, dia akan bertukar delivery kepada in review. Dia akan keluar delivery kepada in review. Alright, in review tu maksud dia apa tuan-puan? Facebook sedang cek iklan tuan-puan sama ada nak luluskan ataupun tidak. Jadi tuan-puan berdoalah supaya iklan tuan-puan tu lulus. Alright, jadi tuan-puan, sampai sini saja video kali ni. Saya rasa saya share dengan sangat-sangat detail per tuan-puan. Tapi saya percaya tuan-puan nak belajar lagi. Saya percaya tuan-puan nak tahu lebih lanjut. Kalau tuan-puan berminat, saya ada sediakan video panduan. Bukan saja belajar technical ads, kita belajar macam mana nak cari target market, macam mana nak panggil prospek supaya datang kat iklan kita, macam mana kita nak suruh poster kita tu jadi cantik, video kita tu jadi menarik. Saya ada sediakan template lagi tuan-puan. Jadi sesuai lah kalau tuan-puan nak belajar, nak dapatkan WhatsApp dengan banyak, ataupun belajar nak retarget balik orang supaya orang nampak iklan kita berkali, sangat sesuai. Saya pun ada juga sediakan sesi consultation 1 jam, ataupun consultation selama 1 hari, ataupun consultation selama 3 bulan, 6 bulan dan juga setahun. Saya ada sediakan juga package. Tuan-puan boleh juga contact saya, contact team saya. Kok tuan-puan nak train staff ke, kok tuan-puan nak ambil untuk company tuan-puan ke kan, kami sedia membantu di sini. Alright, jadi tuan-puan, jangan lupa saya ada sediakan banyak lagi video-video. Pergi godek dekat saya punya YouTube channel. Okey, saya harap video saya kali ini dapat membantu tuan-puan yang baru nak belajar, tuan-puan yang baru nak masuk ke dunia online, tuan-puan yang baru nak mula bisnes. Saya percaya tahun 2023 ni ramai orang nak mula bisnes online, ramai orang nak buat Facebook ad, ramai orang nak buat marketing kan. Sebab tu saya pun all out pada tahun ni membantu tuan-puan secara percuma juga. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Jangan risau, kalau tuan-puan ada soalan nak tanya dekat ruangan komen dekat bawah. Okey, ataupun join saya punya group. Percuma je tuan-puan. Okey, kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.